Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami harapkan para penonton setia Bicara Naratif terus berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, mukadimah saya mulakan dengan sedikit berbeza kerana saya suka untuk mengungkapkan maksud surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud telah terjadi kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maka surah ini memberikan gambaran, konotasi dan juga tamsilan betapa sebenarnya selagi mana manusia berinteraksi dengan alam sekitar, maka selagi itu kerosakan dan juga impak terhadap alam sekitar masih terus berlaku. Namun, tugas manusia adalah untuk memastikan kelestarian, penjagaan alam sekitar itu masih terus terpelihara dan juga kita meminimumkan impak kepada pencemaran alam sekitar. Bercakap mengenai alam sekitar, saya suka untuk mengambil definisi alam sekitar mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang mengkonotasikan alam sekitar sebagai faktor-faktor fizikal yang mendiami kehidupan manusia termasuk air, udara, tanah, bau, bunyi, rasa, iklim, faktor-faktor biologi dan juga faktor-faktor fizikal yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Maka alam sekitar ini gagasannya itu cukup meluas. Jadi isu-isu tentang alam sekitar, bagaimana untuk menjaga kelestarian alam sekitar, malah isu air juga perlu diperingatkan kerana ia banyak memberikan sumber penghidupan kepada manusia secara azali dan juga secara asasinya. Jadi pada malam ini kita akan bercakap tentang sebuah kementerian yang menjurus kepada alam sekitar dan air, iaitu Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun singkatannya KASA. Bagaimana peranan dan juga cabaran KASA dalam mendepani isu-isu alam sekitar dan juga isu-isu bekalan air, sama-sama kita telusuri dan kita berikan gambaran yang menyeluruh. Permulaan dan juga mukadimah tadi saya sudah mulakan dengan surah Al-Rum ayat 41. Kali ini saya mengungkapkan semula surah Al-Mursilat ayat 25 yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi itu tempat tinggal bagi yang hidup dan juga yang mati? Maka dalam ayat ini telah pun mengungkapkan bahawasanya bumi itu dijadikan sebagai satu persekitaran untuk mereka mendiami sesama sendiri dan juga berinteraksi sesama sendiri, khususnya bagi manusia dan juga hidupan di bumi. Maka aspek alam sekitar dan juga air merupakan antara elemen terpenting untuk kita memberikan suluhan yang mendalam bagi fokus perbincangan kita pada malam ini. Sudah semestinya cabaran yang akan dihadapi oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Pada malam ini saya amat berhati untuk mempersilakan dan juga bersama dengan Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air ataupun singkatannya KASA. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, satu kesempatan yang bermakna juga bagi saya untuk bersama dengan Datuk pada malam ini. Sudah semestinya Datuk, kita nak bercerita tentang isu-isu alam sekitar ini, maka kita tidak boleh alpa tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan juga seluruh hidupan di muka bumi ini. Mungkin bercerita dahulu tentang isu alam sekitar dari perspektif bagaimana kita menginsafi nikmat kejadian penghidupan manusia itu, apa yang boleh dikongsikan Datuk? Terima kasih. Saya tertarik bila Ismail sebut tentang nikmatnya. Kita manusia ni dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan bangsa manusia. Dan dalam surah At-Tin Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia inilah sebaik-baik kejadian. Nah, manusia yang baik ini diamanahkan oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah di muka bumi. Dan bila kita sebagai khalifah di muka bumi, kita tahu sebagai permulaan pada tajuk kita ni, sebelum Allah Ta'ala offer kepada manusia jadi khalifah, Allah offer dulu kepada langit, bumi, kepada alam, kepada lautan, pada gunung ganang. Tapi semua tak nak. Fa'abaina ayyahminna. Dalam Quran Allah sebut, semua makhluk ni tak sanggup terima. Manusia terima. Lalu manusia jadi khalifah di muka bumi. Dengan kata lain bahawa manusia pemegang amanah. Ya, tanggungjawab berat, tanggungjawab besar. Pertama, tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tanggungjawab dia dengan alam yang diduduk. Yang ketiga, tanggungjawab dia dengan keluarga dia, dengan masyarakat dia. Interaksi antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, ini ialah interaksi yang sentiasa berjalan. Setiap waktu, setiap saat. Sebagai pemegang amanah Allah Ta'ala di muka bumi, tanggungjawab besar yang kita ialah bagaimana kita nak urus alam ni. Kita sebagai disebut mukadimah tadi, saya tarik, kita tidak mungkin boleh mengelak. Yang kita boleh berusaha ialah mengurang tentang risiko pencemaran. Boleh dah kita nak hapuskan? No. Sunnatullah. Ya, setiap benda tu dia berjalan mengikut ketentuan Allah Ta'ala. Sampai masa kita meninggal. Sampai masa pokok musnah. Alam ni pun sampai masa akan rosak. Itu sunnatullah. Tetapi apa yang kita nak bicarakan ialah bagaimana kita cuba memelihara, ya, sebagai manusia pengamanan kita duduk atas bukan bumi Tuhan, kita nak jaga bumi yang Tuhan amanahkan. Baik. Alamnya, udaranya, airnya.
Sebab kita semua yang berlega dalam lingkungan kita ini ialah untuk manusia. Jadi kalau kita tidak urus dengan cermat, maka kita juga akan menimpa musibah. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan manusia. Betul. Tangan kita adalah tangan manusia adalah punca kerosakan. Jadi sekarang ni macam mana kita nak cegah supaya tangan kita ni bertanggungjawab pada alam, bertanggungjawab pada udara, bertanggungjawab bukan saja dengan Tuhan. Cuma ya kadang-kadang bila kita sebut tentang masalah dosa lah, kita sebut dosa pahala. Orang tak rasa buang sampah tu dosa. Betul. Tapi tinggal semayang dia rasa berdosa, tak minum arak dia rasa berdosa. Buang sampah dia tak rasa berdosa. Mencemarkan alam tak rasa berdosa. Campak plastik mana-mana dia tak rasa berdosa. Ya. Kemudian bahkan lebih teruk lagi, dia buangnya minyak ke lemak daripada kuali itu dibuang dalam sink, contoh. Ya, menyebabkan kita punya sistem pembentungan kita tersumbat. Betul. Ya, dan efek kepada pencemaran ini bukan kita. Sebab tu saya rasa kalau ada orang kata ini dosa kecil, no, ini bukan dosa kecil. Sebab pencemaran yang kita buat jatuh ke sungai menyebabkan kita punya sistem kita punya logi kita terpaksa shutdown, terpaksa tutup. Berapa ribu yang ada masalah air. Betul. Jadi ini bukan soal dosa kecil ni. Sejauh mana kesan kita buat kesan kepada seluruh manusia. Kalau dosa peribadi okey, ya. Tapi yang kita pencemaran ini menyebabkan berapa kali kita punya logi terpaksa tutup. Jadi menyebabkan berapa puluh ribu yang terdapat bekalan air. Betul. Ya, dan jadi oleh kerana itu jangan kita anggap bahawa dosa pahala dalam tingkat dalam nilai-nilai perspektif agama yang kita fahami selama ini, tapi kita harus lebar. Sebab kalau kita lihat dalam hadis Nabi sebut an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Iman. Maknanya dikaitkan soal bersih itu dengan iman, dengan akidah. Ya, berarti bukan dengan perkara akhlak saja, tapi dia soal akidah. Maknanya soal yang fundamental, soal asas. Jadi saya fikir balik pada persoalan tadi, dari perspektif agama, saya ingat apa agama sekalipun, sebab nilai menjaga alam sekitar nilai universal. Dia merentasi agama, merentasi bangsa, merentasi kaum. Siapa pun bila kita bicarakan soal ini, semua akan terkena. Betul. Jadi saya fikir ini topik yang sifatnya demikian, yang semua orang kena bertanggungjawab, yang semua orang rasa perlu bertanggungjawab. Jadi oleh kerana itu saya fikir ke arah itulah kita ada Kementerian Alam Sekitar. Dulu Jabatan Alam Sekitar. Sekarang dah jadi satu kementerian dalam sekitar. Dan kita combine pula dengan air. Macam saya sebut tadi, air ini sumber hidup. Kalau kita nak jaga hidup, jaga air. Ya, bila air kotor, automatik udara kita kotor. Diri kita minum yang kotor. Maka kita combine di antara dua ni. Jaga air sebagai sumber hidup, nescaya alam kita turut kita kena jaga. Betul. Sudah semestinya, Datuk, ya, itu adalah interaksi yang rapat antara alam sekitar dan juga manusia, kerana respon alam sekitar itu juga adalah atas tindakan dan juga apa yang dilakukan dan juga diusahakan oleh manusia sendiri. Kita melihat dari segi aspek sains ini, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah itu juga banyak disebabkan oleh tindakan manusia juga. Cuma apa yang penting adalah kita di peringkat kementerian sendiri, walaupun di peringkat Jabatan Alam Sekitar terdahulu, kita mempunyai beberapa garis panduan, gerak kerja dan juga beberapa kita kata dasar-dasar pelaksanaan untuk kita memastikan meminimumkan impak pencemaran alam sekitar dan juga di samping melestarikan alam sekitar. Jadi dalam hal ini KASA atau Kementerian Alam Sekitar dan Air, apakah antara gagasan dan juga kita kata inisiatif dalam Datuk menerajui KASA untuk melihat isu-isu yang berbangkit ini insya-Allah boleh dipulihkan dan juga boleh dirawat dengan segera? Okey. Pertama sekali kita harus bersyukurlah pada sistem kita yang kita dibina sebelum ini pun. Bagi saya mana-mana nilai-nilai yang baik yang telah kita bina, alhamdulillah. Dan mungkin ada perlu penambahbaikan, kita buat penambahbaikan. Bila saya masuk di peringkat kementerian, perkara pertama yang saya tengok ialah tentang polisi. Penjagaan dalam sekitar ni kita harus pergi bermula dalam konteks kerangka apa sebenarnya. Ya, kalau kerangka undang-undang dia gagal bagi saya. Undang-undang perlu bagi mereka yang tak boleh dengan sekedaran. Undang-undang juga perlu, tetapi asas kepada pembinaan masa depan ini mesti kesedaran. Baik. Jadi saya tengok dulu pertama tentang dasar hala tuju kementerian ini. Ke mana sebenarnya? Dari sudut alam sekitar sebagai contoh.
Dan saya meneliti beberapa peraturan-peraturan undang-undang yang ada dalam bawah Akta Alam Sekeliling 1974. Ya, alhamdulillah. Ya, tetapi ada perlu penambahbaikan. Contohnya compound. Ya, mungkin kadang-kadang kita tahu bahawa manusia ni kalau bayar denda dia bayar aja. Betul. Tapi kerosakan yang ditanggung oleh pencemaran tu, ya, katalah kita compound 2,000 bawah akta kita yang ada. Pencemaran tu kita kena nak kos rawat pencemaran tu puluh-puluh ribu, kadang ratus ribu. Ya, jadi kita kena semak balik. Ya, supaya undang-undang kita benar-benar menjadi undang-undang untuk mencegah. Ya, kalau kita ada undang-undang yang gagal mencegah, maka kita, dan saya beritahu pegawai-pegawai saya bahawa kita tidak boleh kompromi dengan pencemaran. Betul. Ya. Dan sepanjang tempoh ini pun kita ambil tindakan. Ada yang kita gantung operasi kilang-kilang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, dan saya beritahu kita kena tegas dengan peraturan yang ada supaya kalau kita tak tegas, alam rosak, kerosakan ni semua rakyat kena tanggung. Baik. Dan negara kita habis belanja yang besar. Jadi yang pertama. Yang kedua, kita perlu letakkan hala tuju. Ya, 20-30. Kebetulan baru ni KASA kita adakan satu retreat, satu perhimpunan. Kita duduk bersama semua ketua usaha dengan timbalan ketua usaha dengan ketua pengarah. Kita duduk sama selama 2 hari 3 malam. Duduk kita bincang untuk merangka tentang hala tuju kementerian. Ya, yang dah ada, okey. Tapi yang perlu penambahbaikan kita susun. Kita perkemaskan. Ya, dan bila kita letak hala tuju kita untuk sampai 20-30, apa perancangan kita? Baik. Kita buka satu-satu. Kita tengok isu alam sekitar. Ya, baru ni masa COVID sebagai contoh. Ya. Kita frontliner juga sebenarnya. Walaupun sebahagian petugas kita mungkin tak dilihat di tepi jalan. Tapi mereka juga bertugas 24 jam. Contohnya Jabatan Meteorologi. 24 jam mereka bertugas. Betul. Petugas kita yang membawa sisa klinikal daripada hospital. Sebenarnya pada tempoh baru ni, tempoh PKP baru ni, kita sisa klinikal kita meningkat 20%. Yang kita terpaksa pungut ambil daripada semua hospital dan kita urus dengan, sebab sisa ni sisa yang COVID. Baik. Jadi kita urus tiap-tiap hari. Ya, sisa ini kita bawa ke tempat pelupusan kita. Jadi kita bekerja, kita bertugas. Drivernya dengan pemandu kenderaan kita, dengan petugas-petugas frontliner kita buat operasi. Ya. Operasi yang pertama, kita nak pastikan bekal air kita dapat, jangan ada pencemaran tempoh ini. Baik. Yang kedua, kita nak pastikan bahawa semua sisa klinikal dapat diurus dengan betul. Ya, dan saya ucap terima kasihlah pada semua pihak ni. Yang ketiga, kita kena bantu agensi yang kerajaan yang telah berusaha ke arah pemulihan, keyakinan masa itu. Waktu COVID ni semua macam-macam. Jadi kita juga harus berperanan dalam konteks supaya semua insiden yang berlaku ini dapat kita urus dengan cermat. Khususnya soal air, soal pencemaran lain dapat kita urus. Alhamdulillah. Saya rasa kita berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan baik. InsyaAllah. Saya juga mengikut rapat kepada gagasan gerak kerja yang dilaksanakan oleh Datuk sendiri menerajui Kementerian Alam Sekitar dan Air. Semalam juga Datuk berkesempatan untuk berada bersama dengan Kerajaan Negeri Melaka untuk melihat beberapa isu yang dibangkitkan oleh pihak Kerajaan Negeri. Makanya ia menggambarkan satu kerjasama di peringkat Kerajaan Persekutuan, di peringkat Kementerian dan juga pengurusan isu-isu dengan Kerajaan Negeri. Jadi isu air dan juga isu alam sekitar ini banyak juga kita bermain dengan isu-isu bidang kuasa Kerajaan Negeri. Jadi bagaimana dalam hal ini Datuk melihat ini waktu yang terbaik untuk kita mengkorelasikan bidang tugas dan juga bidang kuasa antara kerajaan pusat, kementerian dan juga bersama dengan kerajaan negeri. Alhamdulillah, kita semalam di Melaka. Sebelumnya kita telah pun turun Kementerian Lautan Kerja kita ke Kedah, ke Perlis, kemudian ke Kelantan, Terengganu dan semalam Melaka. Hasratnya semua negeri ni saya nak turun sama dengan tim saya untuk melihat secara lebih dekat, bertemu dengan pimpinan negeri, kita dengar pandangan mereka dan kita cuba cari penyelesaian. Prinsip saya ialah masalah kena selesai. Cari jalan penyelesaian. Tak guna kita blame kalau kita blame dia tanpa kita bagi solusi dia. Baik. Jadi kita turun untuk selesai apa masalah dia. Peranan kementerian besar dan kerjasama sangat baik dengan antara negeri, bahkan kementerian ke kementerian juga. Baik, apa ditanya tadi ialah dalam soal bila kita turun ke setiap negeri, kerjasama ni pertama ada sebahagian di antara urusan bawah kementerian ni. Kementerian Air, Alam Sekitar Air ni dia menjaga sumber air. Daripada sumber air sampailah kepada loji. Betul.
Bila daripada muka sauk masuk ke loji, itu biasanya diletakkan di bawah pengurusan syarikat air lah. Operator air di peringkat negeri-negeri. Dan kemudian bila dia keluar sebagai kumbahan, kementerian ambil balik. Sampailah ke laut. Jadi kita daripada udara turun, sikit masuk rumah tu agensi tertentu, kemudian kita ambil balik sebagai kumbahan. Sampailah hakisan pantai dan sebagainya di lautan. Jadi bidangnya besarlah. Tapi yang menariknya ialah kerjasama yang sangat baik. Sebagai contoh di Melaka semalam kita turun. Isu apa di Melaka? Setiap negeri itu ada isu yang spesifik. Di Melaka isu mereka ni tidak cukup bekalan air waktu-waktu tertentu. Khususnya waktu kemarau, waktu kering ni dia tak cukup. Empangan durian tunggal tidak boleh menampung. Baru ni terpaksa buat catuan. Jadi bila kita turun, kita tengok apa jalan penyelesaian isu ni. Jadi kita putus malam, kita perlu buat TAPS, takungan air pinggiran sungai. Baik. Dulu dipanggil ORS. Kita guna terma kita. TAP ni takungan air, sebab air kita banyak. Kita lepas, mungkin kita ambil dan 2-3% je. Betul. 95% lagi keluar. Lepaskan. Jadi waktu banjir kita tenggelam, waktu kemarau kita kering. Jadi kenapa kita tak ambil waktu air banyak ini untuk kita takung? Jadi konsep kita berjimat waktu ada. Jangan berjimat waktu tak ada. tak ada apa yang nak dijimat. Apa nak jimat kan? Tak ada. Buka paip dah air tak ada. Nak jimat apa? Jadi kita kena jimat waktu ada ni. Betul. Quran pun cerita Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dia beritahu waktu kita banyak hasil ni kita simpan. Jadi kita kena jimat waktu air banyak. Jadi waktu air mengalir ni kita buat takungan. Dan semalam di Melaka kita kena pasti ada 3. Kalau kita bina ini, insya-Allah Melaka tidak ada masalah air. Yang keduanya kita cuba kolaborasi. Ada negeri-negeri kita ni dia banyak air. Ada negeri yang kurang air. Jadi negeri yang banyak air dia tak ada masalah air. Betul. Tapi jiran sebelah dia tak cukup air. Jadi macam mana kaedah kita nak buat? Kita sedang merancang untuk kita duduk bersama antara kerajaan-kerajaan negeri untuk kita cari jalan penyelesaian. Mungkin kita perlu share kerjasama dua negeri untuk kita binakan loji kita. Mungkin di negeri, katalah contoh di Negeri Sembilan, sebab Negeri Sembilan banyak sumber air. Jirannya sebelah Melaka kurang air. Okey, sebagai contoh, ini jalan yang kita tengok. Pulau Pinang juga ambil air daripada Kedah. Dan sekarang dalam usaha untuk dapatkan sikit bekalan air daripada Perak. Pahang banyak air. Sungai Pahang begitu besar. Kelantan pun banyak air. Masa banjir, Masya Allah. Tapi apa masalah air di Kelantan? Jadi kita kena tengok satu persatu. Sebab tu saya seronok dengan pegawai-pegawai, dengan ketua usaha, dengan semua, termasuk Timbalan Menteri. Kita turun, kita jumpa, kita bincang dan kita bagi jalan penyelesaian. Baik. InsyaAllah. Datuk, insyaAllah letak duduk kepada perbincangan itu boleh menyelesaikan dan juga memberikan solusi kepada perkara-perkara berbangkit tentang isu air itu. Datuk, kita sentuh sedikit tentang isu TAPS ataupun pembentukan dan juga kita kata sektor untuk penyimpanan bekalan air itu tadi. Kalau kita melihat sebenarnya apa yang dijadikan isu yang berbangkit berkenaan bekalan air ini adalah tentang penyimpanan air khususnya kepada mungkin dari segi faktor bau dan juga faktor warna kepada air itu sendiri yang menjadi digagaskan sebagai perdebatan kepada isu-isu bekalan air dan sebagainya. Dalam hal ini, untuk TAPS itu sendiri, bagaimana boleh memastikan agar bekalan yang mencukupi untuk memastikan dalam tempoh-tempoh krisis air ataupun krisis bekalan air itu, kita mempunyai bekalan yang cukup untuk mendasari dan juga memberikan keperluan kepada penghidupan manusia. Ya, terima kasih. Jadi bila kita sebut soal air ni, masalahnya dia ada dua pencemaran. Satu pencemaran yang dari segi fizikal, kita tengok air itu keruh, kemudian kita terus kita punya, bila tengok air keruh kita kata air ni kotor. Yang kedua, pencemaran bahan-bahan daripada bahan kimia sebagai contoh. Kadang-kadang nampak air itu jernih. Kita tengok air jernih, kita rasa okey, tapi belum tentu sebenarnya. Betul. Jadi bila kita buat kajian dalam tempoh PKP lah sebagai contoh, kita buat kajian daripada hampir 30 stesen kita yang kita ambil air, kita uji tentang air tersebut. Apa yang berbeza dengan udara? Udara tempoh PKP sangat baguslah. Ramai orang puji, bahkan sungai-sungai pada yang jernih. 8 stesen kita mencatatkan kadar air yang sangat baik. Tapi 21 stesen tidak. Normal. Kenapa normal? Pertama sekali, walaupun tempoh PKP mungkin industri tak bertegak, tapi penggunaan air di rumah meningkat.
Yang keduanya bila ada hujan turun, kemudian keladak-keladak yang turun sungai, dia juga menyumbang tentang pencemaran. Dan kita juga akui bahawa faktor-faktor ini kadang-kadang faktor-faktor yang kita tengok. Jadi apa jalan keluar? Jadi jalan keluar kita fikir bahawa sebenarnya bila kita guna taps ni, takungan air pinggiran sungai, berarti kita ambil air sungai tu, walaupun macam mana keruh sekalipun, kita takungkan dulu. Dalam satu takungan kita yang kita buat menyelesaikan masalah keperluan tempoh. Contohnya bau dinding Melaka. Kita buat kajian berapa lama Melaka kekeringan air. Waktu kemarau, purata lah, ambil purata. Dalam 28 hari, 30 hari. Okey. Tap kita buat ni ialah untuk menampung sekali ganda. 2 bulan ke 3 bulan. Berarti air sungai tu, saya baru ni saya pergi ke Sungai Labu, saya tengok sendiri. Saya tengok air tu keruh lah. Tapi bila kita masuk dalam takungan kita, empangan kita besar, takungan kita, dia berlaku pemendapan. Ya, dan airnya okey, jernih, cantik sebab ditakung. Betul. Jadi bila masuk tak apalah, masuk apa pun kita tapis keluar segala dia punya yang kasar-kasar dia punya tu. Tapi secara fizikalnya air itu masuk. Kita takung di situ, daripada situ kita baru ambil untuk kita proses di loji. Baik. Pertama, kita dah jamin air itu ada dalam tangan kita lah, kita kata. Air itu dah ada. Jadi kita tak bimbang. Kalau hujan tak turun ke mai kemarau, kita ada takungan kita cukup untuk 3 bulan di kawasan tersebut. Yang kedua, kos rawatan. Bila kita dah buat pemendapan, kos rawatan air ni dia kurang, dia jimat. Compare kalau kita ambil air sungai, kita rawat. Itu lagi tinggi. Ini air dah hening. Orang kata hening. Air dah tu, berarti kos rawatan kita kurang. Maknanya sisa sudah berada di bawah, sisa hanya diambil di bahagian atas. Kita ambil bahagian atas, kemudian kita proses. Yang ketiganya, kita dengan cara ini, kita loji kita, takungan kita, tap kita ni berhampiran dengan loji. Dia menjimatkan kos elektrik. Okay. Kalau kita pasang kita punya motor ke apa ke, katalah kita terpaksa sedut air daripada itu, kita menyebabkan kos kita tinggi, kos elektrik kita tinggi. Baik. Dan kos elektrik ini antara faktor besar, banyak operator air berdepan dengan masalah bil elektrik yang tinggi. Tetapi bila kita buat tap kita berhampiran dengan loji kita, dia kos tak banyak. Jadi ini antara benda-benda yang kita cuba ke depan untuk kita tengok bagaimana kita boleh menjimatkan kos, dan tentunya kita kena menilai berapa kos kita operasi. Kadang-kadang kita akui setengah-setengah negeri dia punya harga airnya rendah. Sebab tu kita mandi tak kisah pasal apa, air murah. Tapi ada negeri yang tinggi sikit. Bahkan ada negeri sampai 38 tahun tak pernah semak dia punya tarif air. Dan bila kita cek tarikh air dengan kos yang dia sebenarnya tak imbang lah. Tetapi apapun bagi kita ialah kita dah ada jalan penyelesaian. TAPS ini kaedah penyelesaian kepada bekal air. Ya, kita Malaysia ni banyak air. Hujan turun sepanjang masa lah. Ya. Kemudian air bawah tanah kita pula banyak. Dalam isu penggunaan air bawah tanah itu, adakah keperluannya itu masih lagi tidak cukup untuk mencakupi keperluan? Secara keseluruhan di negara kita banyak ambil air sungai lah. Air surface water ni, air permukaan kita ni, itu kebanyakan kita ambil di situ. Baik. Negeri yang paling banyak ambil air bawah tanah ialah negeri Kelantan. Ya. Dan air ni sebenarnya sama ada bawah tanah ke ataupun air larian atas ni, air surface water ni, air permukaan ini, dia sebenarnya yang kita harus tengok ialah pertama di segi konten air tu, kandungan air tu. Kadang-kadang air bawah tanah banyak tapi warna, bau, kos rawatan lebih tinggi. Kemudian ada asid dan sebagainya. Jadi kita kena tengok ni. Jadi sekarang kita ada kaedah bagaimana air tersebut dapat kita manfaatkan. Sebab tu bagi saya, kalau sekiranya yang penting semua orang dapat air, bekal air cukup. Jadi kita akui bahawa selama tradisi kita telaga lah. Kampung kita masa kecil-kecil dulu air telaga lah. Jadi air telaga yang kita ambil ni direct, kadang-kadang kita rebus, kita minum. Okey. Tapi walaupun bila kita nak bekalkan kepada itu, kita kena rawat. Mesti sampai tahap piawaian dia betul. Jadi baru kita boleh deliverkan air itu kepada pengguna. Jadi pengguna dapat air yang bersih, yang baik,
untuk diminum dan sebagainya. Sekurang-kurangnya tekstur ataupun fizikal air itu tidak mencurigakan ataupun diyakini oleh pengguna-pengguna air di seluruh Malaysia. Yang penting Datuk, kalau kita melihat kepada bukan saja isu air tetapi juga kepada isu impak alam sekitar, saya teringat apabila deklarasi alam sekitar di peringkat antarabangsa banyak menekankan tentang pembangunan lestari dan sudah pasti di Malaysia kita mempunyai environmental impact assessment atau penilaian alam sekitar. Penilaian alam sekitar ini penting dalam usaha untuk kita meletakkan asas pembangunan itu menurut kepada gerak kerja dan juga rangka kerja dalam simetri pembangunan yang lebih seimbang. Jadi bagaimana dalam hal ini Kementerian Alam Sekitar menggerakkan setiap projek-projek pembangunan dan isu-isu pembangunan mesti dan sentiasa mematuhi environmental impact assessment yang digagaskan. Okey, bila kita tengok soal kita tahu bahawa negara kita negara yang sedang membangun, banyak pembangunan akan terus kita jana. Jumlah rakyat yang makin meningkat menyebabkan keperluan hidup makin bertambah. Yang kita terpaksa buka ladang, yang kita terpaksa buka kilang industri, yang kita terpaksa janakan income bagi negara. Jadi dalam kes ini kita tidak mencegah pembangunan, pembangunan akan jalan. Cuma mesti ikut kita punya peraturan-peraturan. Sebab peraturan yang kita buat ini pun sebenarnya supaya ekonomi yang kita jana tidak balik merosakkan alam, yang akhirnya kita terpaksa belanja balik. Betul. Jadi kalau kita dah bekerja untuk jana ekonomi negara, jangan kita habiskan kepada benda yang kerosakan kerana kita. Jadi oleh kerana itu kita letakkan piawaian tertentu. Contohnya EIA sebagai contoh. Kita letakkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Jadi apa saja pembangunan, mereka boleh buat pembangunan tetapi mesti ikut syarat-syarat yang kita kemukakan. Dan mereka mesti mematuhi syarat tersebut. Selagi EIA tak keluar, mereka tak boleh mulakan projek tersebut. Dan walaupun mereka mulakan projek, pemantauan akan dibuat supaya dia mematuhi syarat-syarat itu. Jadi ini isunya. Kadang-kadang bila kita tahu, bila kegairahan kita dalam membangunkan sesuatu, baguslah, negara perlu maju, rakyat pendapatan perlu ditingkatkan. Tetapi ada pihak yang kadang-kadang berlaku kecuaian. Saya beberapa hari lepas saya buat pelancaran bawah kita punya IWK untuk kita urus minyak, lemak, geris daripada restoran, daripada rumah. Kadang-kadang bila kita tengok, saya pun terkejut bila pergi tengok dia punya sistem pembetungan kita tu oleh sebab minyak, lemak tu dah berketul, tersumbat. Pasal apa? Kerana kita sumbat di situ semua. Jadi sekarang kita IWK ambil peranan ini. Bukan saja mengurus loji kumbahan, tapi termasuk mengurus sisa lemak, minyak kita. Termasuklah juga bengkel-bengkel. Sebab tu kita nak supaya minyak kita jangan dibuang dalam longkang. Setengah-setengah kita kadang mudah ya. Buang longkang masuk parit, masuk sungai mengalir, kita minum. Jadi yang ini kita perlu urus. Dan ini di antara fungsi. Jadi soal kestabilan ekonomi, kestabilan alam sekitar tadi, pembangunan berjalan tetapi kelestarian mesti dipelihara. Yang sudah semestinya simetri kepada persoalan itu banyak digagaskan dan juga dirangka melalui kerjasama oleh agensi-agensi terlibat di bawah Kementerian Alam Sekitar dan juga Air. Lanskap dan atmosfera penghidupan manusia sebenarnya banyak berkisar dan juga berkait rapat dan juga bergantung kepada penghidupan dalam alam sekitar. Maka alam sekitar itu banyak dikelolakan di peringkat tempatannya adalah untuk kita fahami secara lebih luas dan mendalam tentang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Datuk, mungkin perkara tentang sisa buangan electronic waste ataupun sisa elektronik itu adalah perkara yang baharu lagi untuk kita bincangkan atau diperdebatkan, tetapi ketika ini dengan pembaharuan teknologi dan juga dunia globalisasi, sisa e-waste adalah tidak dapat dielakkan. Jadi di peringkat antarabangsa, sisi e-waste ini sudah menjadi suatu sektor untuk memberi dagangan ekonomi kepada negara-negara maju. Tetapi bagaimana pula pendirian Kementerian Alam Sekitar dan Air terhadap isu-isu yang berkaitan tentang e-waste di Malaysia dan juga pengurusan e-waste, Datuk? Okey, ini pertama sekali kalau kita lihat secara global di peringkat antarabangsa, pada tahun 2016 lebih kurang 44.7 juta tan e-waste ni, ataupun purata 6.1 kilogram seorang pada 2016. Tapi peningkatan hampir 3 ke 4% tahun yang menyaksikan bagaimana sisa e-waste ni makin meningkat. Kita sisa ni dia macam-macam kategori. Jadi yang kita nak bincang ialah sisa daripada elektronik.
Di negara kita, kita dapati bahawa itu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kita ada peraturan-peraturan tentang kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Di mana kita menyediakan 139 kemudahan. Sebab e-waste ni ada dua. Satu daripada daripada industri, satu daripada rumah. Persendirian. Jadi yang kita ada peraturan hari ini ialah peraturan daripada industri. Kita ada 139 kemudahan untuk kita pemerolehan yang kita lesenkan di bawah Jabatan Alam Sekitar. Di mana 41 premi merupakan kemudahan perolehan penuh dan 98 premi merupakan kemudahan separa. Dengan kata lain bahawa kita ada pengurusan tentang e-waste daripada industri. Adapun daripada individu, kadang-kadang handphone kita, TV kita rosak, mesin basuh kita rosak. Dia apa yang berlaku sekarang ni, kita tidak ada suatu akta yang khusus yang menyebabkan individu kena hantar. Tapi bagusnya sekarang ni ada beberapa agensi yang ambil peranan tersebut di mana kita kumpulkan bahan-bahan e-waste ni untuk kita uruskan dengan cara yang sempurna. Sebab dia tak sama kalau kita campakkan telefon rosak ni kan. Dia tak sama dengan yang lain. Betul. Jadi oleh kerana itu kita mesti urus dia. Ada part bahagian-bahagian tu yang kita urus. Jadi sekarang ni ada pihak yang beli balik. Saya ingat ini satu kaedah yang sangat baik untuk dia beli tukar yang lama, komponen yang lama tukar yang baru. Bukan tilam je ya. Yang biasa kita duk tengok tilam lah. Tilam lama tukar tilam baru. Tapi ini bukan tilam je. Tapi sisi e-waste ni kita urus dengan cara baik, dan saya fikir dari segi kementerian hingga setakat ni boleh saya sebut sebanyak 151 pusat pengumpulan berdaftar dengan JAS yang dibenarkan untuk menerima e-waste. Jadi JAS ni kita dia menyediakan pusat-pusat untuk mengumpulkan semua e-waste tadi. Dan kita harapkan kalau kita ada TV kat rumah, jangan buang kat buangan sampah lah. Kita mesti urus dengan cara betul sebab dia tak sama. Sama juga plastik. Ya, kita sedang dalam gerak kita supaya kita mengurangkan penggunaan plastik sekali guna ni sebagai contoh. Ni semua dia tak mudah musnah. Kadang-kadang kalau plastik kita buang dalam tanah pun kadang dia masih ada situ bertahun-tahun. Macam mana kita nak urus? Jadi kita ke arah mengurangkan penggunaan plastik sekali guna ni. Okey. Hari ini kita ada gelas, kita guna gelas, alhamdulillah. Alhamdulillah nasib baik gelas. Kalau botol tadi kacau juga. Maknanya boleh digunakan untuk boleh guna beberapa kali masa macam. Lepas tu kita sebab tu kempen kita supaya kalau boleh kita pergi ke pasar beli barang tu, kalau kita boleh kita guna bekas kita. Kurangkan penggunaan plastik, karung plastik. Kita di Malaysia ni kalau kita tengok di pantai kita ya. Masya Allah, plastik ni antara benda botol air, plastik ni banyak sangat. Kadang-kadang satu masa dulu kajian kita Malaysia nombor 8 antara lautan yang tercemar. Banyak pencemaran. Kalau pencemaran lain, kalau plastik kadang-kadang saya kesian tengok. Bila masuk dalam air laut, kadang-kadang binatang, ikan ke apa semua, dia ingatkan makanan, dia makan. Betul. Sebab tu kalau kita belah perut ikan, tengok ada plastik. Kita tengok binatang mati macam penyu mati. Pasal apa? Dia makan plastik. Jadi ini kita harap semua kita kena bertanggungjawab. Kita sedih tengok penyu tu mati kerana makan plastik. Tapi kalau kita tidak berusaha ke arah kesedaran, penguatkuasa undang tentu tak boleh. Undang-undang saja tak cukup. Yang paling penting setiap kita ada kesedaran. Saya nak menyeru bahawa kita mesti bermula daripada rumah kita. Didik anak kita. Betul. Didik anak kita, didik keluarga kita, dan didik masyarakat kita. Jangan rasa mudah-mudah buka tingkap, campak. Jangan dalam kereta dia je. Campak keluar. Sekarang ni dah tak banyak, alhamdulillah. Yang keduanya, saya tengok sisa e-waste ni kita urus melalui badan-badan tentu, NGO yang mengambil peranan tersebut. Saya dalam kementerian bersama dengan pegawai-pegawai kita lihat bagaimana kita nak kolaborasi di antara agensi kita dengan masyarakat. Baik. Contoh sungai lah. Contoh sungai. Sungai kita nak bersih. Tapi kalau tak ada orang jaga, siapa macam mana? Betul. Jadi kita nak supaya ada komuniti menjaga sungai. Mungkin 10 km dijaga. Ada NGO yang jaga sungai tu. Okey, dia jaga sungai sebut, dicantikkan sungai itu, dijaga pencemaran sungai itu. Bahkan kalau dia boleh jana betul, sungai tu cantik,
boleh di tempat berkelah pun, tempat riadah. Dia boleh jadi income pada NGO tu. Siapa nak berkelah tempat dia, okey, masuk. Disediakan segala kemudahan. Dan untuk maklumat sikit lah, hingga setakat ni pihak kerajaan kita dah setuju 10,000 kilometer yang kita namakan sebagai National River Trail. Di mana sepanjang 10,000 kilometer kita sediakan laluan sepanjang sungai. Untuk berjalan kaki, untuk beriadah. Sepanjang 10,000 kilometer. Kena pastikan, kita dah kena pasti sungai-sungai tertentu dan kita nak buat. Apa tujuannya? Selain pada kita nak sungai kita jaga, bila sungai tu ada orang selalu guna, berjalan, riadah apa semua, kilang-kilang ataupun pihak nak mencemarkan sungai, sekurang-kurang kita dapat kesan awal. Baik. Kita lalu tengok, kita tu buat laporan. Jadi, kita nak sekarang ni, konsep tu kita ubah. Dulu biasa orang tua-tua disebut dululah. Kalau cerita dulu-dulu itu tanda orang tua lah. Biasanya kita dulu, sungai di belakang rumah. Kan? Betul. Sungai belakang rumah. Kalau kita tengok di barat, di negara maju, sungai depan rumah dia. Bermakna dia olehkan depan rumah, dia jagalah. Sebab depan rumah dia. Kalau belakang buang sampah. Nak ke mana? Nak ke sungai. Kita tahu dah apa kerja dia tu. Ni Pak Mat nak ke sungai ni buat apa ni? Jadi kita nak ubah konsep bahawa sungai sumber hidup yang kita kena jaga. Bayangkan kalau e-waste kita campak dalam sungai. Masya Allah. Saya pengalaman peribadilah. Saya suka masuk hutan. Suka pergi ke sungai-sungai. Dan saya pernah pergi satu sungai, pakai Google menyelam tengok. Saya tak pernah jumpa satu sungai seteruk itu. Sungai ni tak ada satu kehidupan pun. Anak ikan pun tak ada. Tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Apa yang jumpa? Yang jumpa ialah bekas racun. Yang jumpa plastik baja. Jadi kalau plastik baja kita buang, tong racun kita buang, menyebabkan akhir sungai kita mati. Bagi saya sungai ni mati. Bagi saya mati sungai itu bukan mana air tak mengalir. Tapi tak ada kehidupan. Bila tak ada kehidupan, sebenarnya sungai itu dah mati. Jadi bila sungai dah mati, air dia walaupun nampak jernih, sebenarnya hakikat sebenar sungai itu tidak mencapai piawaian yang sepatutnya kita nak minum. Okey. Datuk, puluhan tahun kita mendasari dan juga kita menggagaskan isu-isu tentang kesedaran alam sekitar, kelestarian alam sekitar dan juga mengurangkan impak pencemaran alam sekitar terhadap bumi khususnya di peringkat Malaysia sendiri. Isu kesedaran dilaksanakan melalui kempen-kempen seperti kempen Cintailah Sungai, kempen Kita Semula dan sebagainya. Isu tentang teknologi yang dibangunkan untuk mengatasi segala masalah dampak pencemaran dan juga isu penguatkuasaan undang-undang. Antara ketiga-tiga isu ini ataupun antara ketiga-tiga elemen ini, apakah sebenarnya elemen yang dirasakan paling bersesuaian ataupun paling efektif dalam menangani masalah alam sekitar yang sedang kita hadapi sekarang? Adakah kesedaran, adakah teknologi ataupun adakah penguatkuasaan undang-undang yang kita perlukan? Baik, menarik soalan ini. Saya nak tengok dalam konteks kita, bila kita sebut soal penjagaan alam sekitar, memang sebahagiannya perlukan teknologi. Sebab itu kita penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar sekarang ni, kita bekalkan mereka dengan drone. Kita bekalkan dengan alat teknologi. Kita pasang CCTV dan sebagainya untuk kita pantau. Dan ini ke arah penggunaan teknologi moden kita. Lebih canggih alat kita sebenarnya, lebih tepat maklumat yang kita dapat. Yang kedua tentang kesedaran. Kesedaran ni tidak hanya kita tak boleh serahkan kesedaran jaga alam sekitar ni pada agensi-agensi Jabatan Alam Sekitar jaga semua kita kesedaran bersama. Betul. Sebab tu saya fikir semua agama lah kalau boleh sentuh sikit isu alam sekitar dalam bicara agama mereka, Islam melalui khutbah Jumaat ke, tazkirah ke, pengajian masjid-masjid ke, kita kena sentuh. Demikian juga agama. Kena sentuh, beritahu kita punya komuniti tentang tanggungjawab kita. Kita peranan. Demikian juga agensi-agensi, termasuklah hatta rela ke, sekolah ke, kita kena sentuh isu ni. Kita kena sentuh kecintaan kita pada alam, macam mana kita didik masyarakat supaya sedih tengok bila kotor. Saya ada pengalaman sikit dalam masa kita tak panjang. Saya pernah satu waktu dulu forum di satu negara dan stadium. Dia buat di stadium besar, ramai hadir. Habis program forum tu, saya berjalan dengan kawan-kawan ahli panel merentasi stadium tersebut. Dengan kehadiran ribuan yang penuh stadium pada waktu itu, habis saya program, saya berjalan, tak jumpa satu sampah pun. Masya Allah. Satu sampah pun tak ada. Bayangkan kita pergi pasar malam kita. Di situlah pasar malam kita. Yang mesin tebu minta maaf lah. Situlah tampak tebu dia. Ya,
Pasal apa buat demikian? Kesedaran. Ya, jadi kita nak ubah minda kita ni supaya kita malu, jijik, rasa bersalah tu satu bab. Tapi kita rasa malu kita orang lain tengok. Saya bila lepas pasar malam ni, Masya Allah, sampah betul-betul penuh jalan. Kenapa macam tu? Jadi kita nak didik. Itu yang kedua. Yang ketiga, balik pada undang-undang. Kita sedang menyemak akta kita untuk kita tingkatkan penguasaan kita dan tingkatkan denda kita. Yang ini memang tak boleh kita elak. Sebagaimana disebut bahawa undang-undang mesti mampu mencegah. Kalau sekadar ada undang-undang tapi gagal mencegah, saya fikir baik tak payah ada undang-undang. Bila kita buat undang-undang, kita kena tegas dengan undang-undang, kita kena undang-undang tu mampu mengatasi golongan-golongan yang, maaf cakaplah, quote and quote, yang tak boleh didik, yang buat apa dia suka. Yang ini memang kena kuat-kuasakan undang-undang. Jadi 3 elemen tadi kita gabungkan sama, dan satu yang tambah, kita dalam kementerian, kita bersama dengan beberapa kementerian lain. Yang kita duduk bersama, bincang bersama, sebab kadang-kadang mau tak mau kita terlibat sama, bukan kita bersendirian. Berarti alhamdulillah NJCS inilah contohnya. Contohnya macam kita dengan Kementerian Perumahan, baru ni saya jumpa dengan menteri, beliau pun datang ke kementerian, kita bincang. Sebab KPKT ni dia terlibat dengan pengurusan. Alhamdulillah lah, sangat bagus. Kita wujudkan jawatankuasa bersama untuk kita atasi bersama. Mungkin pada kementerian saya ada perkara yang dia boleh beri pandangan ataupun beri menyalurkan. Demikian juga kita. Jadi kerjasama di antara kementerian-kementerian yang terlibat ini sangat penting. Ya, jadi insya-Allah saya fikir ke hadapan kita ni, polisi kita susun, hala tuju yang jelas yang kita buat, kemudian masalah yang cuba kita atasi, kita harapkan dengan semua combine yang kita ada ni, elemen yang kita ada ni, alam sekitar kita lebih baik, air juga kita lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah. Secara ringkas, Datuk, harapan Datuk dalam menerajui Kementerian Alam Sekitar dan Air dalam tempoh bermula Mac lalu sehingga kini, apa antara lain gagasan inisiatif yang bakal dilaksanakan dan sedang dilaksanakan, diusahakan di bawah teraju yang berhormat Datuk sendiri? Baik, dalam tempoh kita ambil alih kerajaan dan hingga ke hari ini, kita tengok ada beberapa aspek yang perlu kita beri perhatian lah. Yang pertama sekali, soal bekal air lah. Kita akui ada beberapa buah negeri yang perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki dan kita kemaskinikan. Bagi saya tak guna kita duk blame negara yang serang itu, tapi kita tak bantu. Sekarang kita pergi pada kalau tempat itu ada masalah, apa yang kita boleh tolong. Kita kritik tak guna, kritik saja tak ada penyelesaian. Apa penyelesaian? Baik. Jadi kita pergi dengan kita turun jumpa, kita buat penyelesaian bagi masalah tersebut. Jadi isu air, isu bekal air ni kita tengok, saya letakkan utama supaya bekal air dapat kita urus, termasuklah rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak, di kawasan pedalaman, di kawasan Umur Panjang, kawasan-kawasan yang memang ada masalah air. Saya bersama dengan Kementerian Mengelola Bandar untuk kita tengok perkara ini bersama, satu usaha sama kita untuk beri kemudahan pada rakyat kita. Okey. Yang keduanya tentang isu alam sekitar. Tempoh yang ada ni kita tengok ada beberapa aspek yang kita letak fokus keutamaan dalam konteks kementerian. Pertama sekali kita ada agensi, contohnya MGTC, Malaysian Green Technology. Kita nak tingkatkan peranan kita di Green Tech ni supaya dia mampu menjana perubahan iklim kita dapat kita jaga, dapat kita sempurnakan. Sebab kita ada treaty yang kita tandatangani di peringkat antarabangsa yang kita kena patuhi. Betul. Dan kita patuh tu bukan sebab kita tangan, tapi kita memang kena patuh supaya negara kita, udara kita, alam sekitar kita, air kita lebih baik. Kepatuhan itu yang penting, Datuk, ya. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian. Terima kasih yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Juga terima kasih kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air atas perkongsian pada malam ini untuk sama-sama kita memberikan suluhan dan juga kita kata penelitian yang lebih mendalam terhadap isu alam sekitar dan air. Saya teringat untuk kita menutup bicara nanti pada malam ini, Michael Moore, seorang aktivis alam sekitar yang pernah memenangi anugerah antarabangsa, pernah menyebut interaksi antara manusia dan alam sekitar serta flora dan fauna itu ibarat satu simbiosis. Namun apabila manusia bermula untuk menjadi pemusnah, maka ia akan memusnahkan dirinya sendiri. Terima kasih kerana bersama kami dalam bicara nanti pada malam ini. Kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum.